Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam standing onde-onde. Parlimen dah sidang ni kena sebutlah standing onde-onde ni saudara ya. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini dalam sesi Tazkirah Ramadan. Ya, untuk anda yang berkesempatan bersama saya dalam sesi Tazkirah Ramadan pada petang ini. Ya, yang terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang masuk di room saya ini yang memberikan meluangkan masa masing-masing untuk bersama-sama di dalam madrasah Ramadan saya petang ini. Terima kasih Melu, terima kasih Tok Su. Yang baru masuk lah ni, kawan kita yang baru masuk kan. Zam-Zam, Al-Kazam pun ada, Abang Zai pun ada, ni semua baru masuk ni. Ya, Zizik 84. Dia komplain, dia kata janggut saya panjang sangat. Panjang ke? Pendek ni. Saya tengah duduk biarkan panjang lagi macam Ustaz Zai terus. Lagi panjang janggut saya, lagi ramai walaupun akan percaya dengan saya saudara. Ya, Ali, kita ada Hairul. Ini yang bermasuk. Baju gambar, ini kan gambar saya ni. Takkanlah saya nak letak gambar saya kat baju saya, mana boleh. Ini gambar idola saya. Okey. Man Arifin, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mukadimah yang semalam juga saya baca sempena dengan bulan Ramadan. Sesuailah mukadimah ini untuk kita baca supaya wal'an akan membuka minda dan telinga mereka bahawa di dalam bulan Ramadan ini ya, Allah perintahkan kita berpuasa. Puasa itu maksudnya apa? Ya, puasa dari segi bahasanya adalah menyucikan, membersihkan. Ya, itu maksud dia. Dari segi syaratnya, dia ada syarat-syarat dan rukun-rukun dan syarat-syaratnya berpuasa. Ada yang kata bulan puasa ni tak boleh nak sembang-sembang politik. Ya, tak boleh nak buat live macam ini. Nanti batal puasa, dia kata. Nanti kurang pahala puasa. Dia bagi tahu kita lah supaya kita tidak buat live sepanjang Ramadan ini. Biar dia je buat live. Biar dia je hentam kita siang malam semalam. Kamu jangan, dia kata. Kamu jangan buat live. Nanti hilang batal puasa. Kurang pahala puasa. Dia buat live boleh. Dia tak hilang. Dia tak kurang pahala puasa dia. Bahkan bagi dia bertambah-tambah pahala dia kerana dia memfitnah kita. Kalau saudara tengok kat parlimen hari ni, puasa ke tak puasa, selamba je ahli parlimen memfitnah, membuat tuduhan. Kan? Dia peduli apa bulan puasa? Yang penting politik. Yang penting kita boleh serang kerajaan. Kebetulan speaker jadi malaikat sekarang ni, inilah waktu kesempatan baik untuk kita serang kerajaan. Kan? Speaker mesti okey punya. Kita minta maaf sekejap lagi, settle lah dia kata. Sebab itu bulan puasa ke tak bulan puasa dalam parlimen, sama je bagi mereka. Sebab bagi mereka, politik itu lebih besar. Politik itu lebih utama daripada agama. Sebab itu mereka sanggup berpolitik sampai tidak ada batasannya lagi. Usahakan bulan puasa, bulan tak puasa pun sama. Ya? Benda yang diharamkan oleh Al-Quran, benda yang diharamkan oleh Allah, benda yang berdosa ni, dia tak kira puasa kau tidak, dia tak kira Ramadan kau tidak Ramadan. Bulan Ramadan pun berdosa, bulan tak Ramadan pun berdosa. Cuma beza dia, bulan Ramadan kalau kita buat kebajikan, dia berganda pahala dia. Itu aja. Bulan Ramadan ni kalau kita berbuat kebaikan, membuat amal, pahalanya digandakan. Kalau kita bersedekah di luar bulan Ramadan, adalah pahala.
Tapi kalau kita bersedekah pada bulan Ramadan, ia berganda-ganda. Begitu juga solat sunat ke, solat apa pun, kalau kita solat banyakkan solat, banyakkan baca Quran bulan Ramadan, maka berganda-ganda pahala dia. Itu je beza, saudara. Ya? Tentang buat dosa, sama bulan Ramadan pun kamu berdosa, tak luar Ramadan pun kamu berdosa. Jangan ingat bulan Ramadan tidak boleh fitnah. Kalau nak fitnah, tunggu lepas Ramadan. Ini fikiran walaun yang jahil, para juhala. Jadi saya sebagai ustaz pada petang ini, ustaz ni saudara, ya, nak berpesan kepada walaun semua. Sebenarnya pada bulan Ramadan ini, ya, tolong bersihkan hati dan pemikiran kita, minda kita, supaya kita menjadi seorang manusia yang betul-betul, ya, seorang manusia yang betul-betul berkualiti, seorang manusia yang betul-betul yang Allah maksudkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebab itu Allah turun dan jadikan Adam dan Hawa, ya, kita punya moyang kita dulu, keturunan kita dulu, ya, diturunkan ke bumi ini dengan Allah juga menciptakan syurga dan neraka. Ada orang tanya kenapa pula Allah nak bagi cipta neraka? Apakah tak boleh Allah buat syurga saja? Maka tidak ada orang buat dosa. Ada yang tanya macam tu. Soalan yang dia kata, kenapa Allah buat neraka? Sedangkan Allah nak kita semua masuk syurga. Allah suruh kita buat baik, Allah suruh kita beramal supaya kita boleh masuk syurga. Tapi Allah cipta neraka, buat apa? Ada yang tanya macam tu. Ya, di kalangan walaun juga yang bodoh-bodoh ni. Kan? Kenapa nak buat neraka? Buat syurga lah semua masuk syurga. Tak ada masalah. DAP tak ada, PAS pun tak ada kerja. Sekarang ni masalah bagi PAS ni. Bila ada DAP, bila ada bukan Islam, PAS terpaksa berlebih masa nak buat kerja kerana nak fitnah DAP. Kami terpaksa banyak bercakap untuk nak tuduh DAP. Cuba kalau Allah jadikan manusia ini satu bangsa saja, satu agama saja, dan jadikan syurga satu saja, jadi kami sebagai ahli PAS tak perlu dah bergaduh-gaduh dengan orang kafir ni. Tak perlulah kami nak tuduh kafir harbi lah dan sebagainya, kan? Yang sebenarnya apa yang Tuhan ciptakan itu, saudara, ada hikmah dia. Ia merupakan ujian bagi kita. Kerana Allah bagi kita akal dan fikiran, maka Allah letakkan ujian dia. Kalau Allah tidak mahu menguji kita, lebih baik Allah tak bagi kita otak, akal dan fikiran. Allah jadi kita sebagai binatang aja. Sebab itu binatang dia tidak ada ujian yang perlu dia tempuhi. Dia tak perlu ujian yang dia perlu tempuhi. Sebab Allah tak gunakan dia akal. Dia ada otak tapi tidak boleh berfungsi sebagai kita manusia yang boleh berfikir. Jadi kita diberi akal untuk berfikir supaya kita pilih mana yang baik, mana yang buruk. Macam contoh hari ni diviaralkan. Sekarang ni masuk bulan Ramadan. Apa yang diviaralkan? Semua benda nak dipolitikkan oleh walaun ini. Oleh puak-puak ini. Bila cerita pasal kuih, dia politikkan baku teh. Main isu baku teh ni macam nak kiamat dunia, saudara. Macam nak berperang Malaysia ini. Macam nak berlaku 13 Mei Malaysia ini. Bila nak cerita, nak bahas tentang baku teh tu, kan? Jadi kita rasa malu lah. Takkanlah negara kita ni nanti berperang, bergaduh di antara kaum. Bila orang siasat, kenapa? Kes apa? Kes kuih. Takkan rasa malu kita negara lain. Negara lain dah bincang pasal naik ke bulan, atom, nuklear. Ini negara lain dah sampai ke situ, saudara. India pun baru ni dah melancarkan nuklear dia. Buat ujian nuklear dia. Banyak negara dah sekarang ni berbicara tentang nuklear. Kita masih bergaduh tentang bak kutih. Bak itu tulang babi, aku babi, kalau tak babi, ini daging, ini babi. Ini level kita dalam Malaysia. Sebab itu tak pelik kalau bangsa kita mundur. Sebab kita cari saja salah orang untuk kita bergaduh. Kita bukan nak cari salah untuk berdamai, tapi cari salah untuk macam mana kita nak bergaduh. Sepatutnya kita mencari jalan bagaimana kita nak berdamai. Kalau ada sikit masalah pun kita akan cari jalan macam mana kita nak berdamai. Tetapi masalahnya kerana politik, kerana kehilangan kuasa, maka kita cari jalan macam mana kita nak bergaduh.
Sebab bagi kita, lagi banyak pergaduhan berlaku, akan untunglah parti kita. Itu je. Dia tak fikir tentang apa yang Allah sebut. Dia tak fikirkan tentang umat. Dia tak fikirkan tentang kesejahteraan negara. Dia tak fikirkan tentang kestabilan politik dalam negara. Yang dipikir, lagi banyak kita bergaduh, parti kita untung. Sebab kita boleh tunggang. Itu saudara. Sebab itu bila mereka hilang kuasa, mereka akan timbul macam-macam isu. Mereka cerita pasal 13 Mei. Mereka akan cerita pasal komunis kampung baru, perwujudan kampung baru kerana komunis. Dia akan cerita pasal bak kutih. Hari ini bulan Ramadan, dia main isu apa? Isu kantin sekolah dibuka pada bulan Ramadan. Walau daripada dulu pun memang dia buka pun. Memang dia buka pun, tapi bukan untuk anak kamu makan. Kalau anak kamu berpuasa, anak kamu tidak pergi kantin. Tapi kantin sekolah dibuka kepada sekolah-sekolah yang masih ada penuntut-penuntut non-Muslim. Apakah kerana kita nak melakukan amal ibadat agama kita sehingga kita menganiaya, menzalimi agama orang lain? Ini bukan cara Islam, saudara. Kalau kita buat cara macam ini, kita akan memburukkan imej Islam. Nanti non-Muslim bila menjelang Ramadan, orang bukan non-Muslim akan rasa susah hati. Mereka akan sembang-sembang sama mereka. Ini aku menyampah ni. Bulan depan dah masuk Ramadan dah. Oh, Ramadan masuk. Dia kata, dia kan sumpah-sumpah dia makin hamun lah. Pasal apa? Dia tahu dah bulan Ramadan masuk, kantin sekolah akan tutup. Anak aku kena buat bekal. Anak aku nak makan macam mana. Di kalangan bukan Islam akan menganggap Islam macam itu. Menjelang Ramadan je, mereka akan mula rasa susah, gelisah. Mereka rasa menyampah. Sebab mereka akan dizalimi waktu bulan Ramadan. Anak mereka di sekolah dah tak boleh nak makan. Terpaksa nak bekal dan sebagainya. Kita nak lepaskan agama kita saja. Tapi dalam masa yang sama, kita menzalimi agama orang lain. Ini bukan cara Islam. Islam ajar kita kalau nak didik anak kita berpuasa, kita kena bagi tahu anak kita. Kalau di sekolah ada kantin, jangan pergi kantin kerana kamu berpuasa. Kita janganlah bagi duit belanja dia. Ini ada cakap, oh kantin buka bulan Ramadan. Ini semua nak menghasut anak-anak kita pergi makan. Apa punya otak? Macam mana anak nak makan kalau tak ada duit? Kalau kamu tak bagi duit belanja, macam mana dia nak pergi kantin? Maknanya kamu bagi duit belanja ke anak kamu, kemudian kamu kata anak kamu tak puasa pergi makan kantin. Sebab apa? Kantin buka. Nak salahkan kepada kerajaan kerana membuka kantin. Wah, benda tu dah lama dah, bertahun dah. Kenapa dalam kerajaan Madani ni dimainkan balik? Sebab nak tunjuk kepada orang Melayu yang selama ini mereka tak tahu. Sebab apa kita tidak mainkan? Waktu kita jadi kerajaan dulu, kita tak main isu ini. Walaupun kita tahu bulan puasa sekolah buka kantin. Sebab kita faham keperluan yang bukan Islam. Sebuah kerajaan, dia pimpin oleh pemimpin Islam, kita diharamkan menzalimi yang bukan Islam, hak dia. Bahkan kantin dibuka, kadang-kadang mungkin ada anak kita yang darjah 1, darjah 2, darjah 3, mereka tidak wajib berpuasa. Kita cuma menggalakkan anak kita berpuasa. Dari segi hukum, mereka tidak wajib pun berpuasa. Katalah mereka lapar sangat hari itu di sekolah, yang darjah 1, darjah 2 ni. Ya, lapar sangat, sakit perut nak makan. Mana dia nak makan? Sebab itu kantin itu dibuka dan dikawal oleh cikgu. Ini yang dimaksudkan oleh Menteri Pendidikan. Ada cikgu yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal kantin itu. Pertama yang boleh makan orang yang bukan Islam. Yang kedua, kalaulah ada orang Islam nak pergi, kena tanya dia dulu, dia makan tu apa. Kadang-kadang perempuan ni yang dah besar sikit, mungkin dia ada uzur, ataupun ada budak-budak yang kena sakit gastrik, ataupun budak-budak ni memang dia tak wajib pun. Memang dia lapar, tapi pada hukumnya dia tak wajib. Dia nak makan. Maka apa masalahnya? Tak bagi kat sekolah, kat rumah pun dia makan. Tapi sebenarnya kita sengaja saja, saudara. Sengaja kita jadikan isu ni seolah menggambarkan bahawa kerajaan Madani ini, kita buka kantin, tujuan kita nak menghasut orang anak Islam untuk makan di situ. Tak kejahat perangai kita.
Tak boleh ke kita nak berfikir bahawa kita di kantin dibuka kerana untuk kita beri kemudahan kepada yang bukan Islam. Kita tak nak dilihat bahawa Islam ini membuat satu ibadat sehingga agama lain terancam, menyusahkan agama lain. Itu yang kita nak tunjukkan kepada mereka. Betapa harmoninya Islam ini. Ha? Sebab itu dalam Islam ni dia ada nak buat ibadat, dia ada syarat dia, saudara. Kalau kita baca dalam hadis, nak tempat-tempat yang diharamkan untuk kita solat, ada tempat-tempat dia. Nak solat ini Tuhan galakkan. Solat wajib, wajiblah. Yang sunat itu digalakkan. Tapi nak solat pun ada tempat yang diharamkan. Berapa tempat? 6-7 tempat. Yang digariskan tempat termasuk apa dia? Tempat laluan orang awam. Tidak dibenarkan kita bersolat. Tengah jalan. Tempat parking kereta. Dalam hadis itu tidak tersebutlah parking kereta. Dia sebut dalam hadis itu tempat tambatan unta, kedai. Maksudnya zaman dulu kenderaan dia unta, kedai. Zaman dulu kuda. Jadi dia tambat. Kan? Sekarang ni kenderaan dah bertukar. Orang tak naik unta lagi. Jadi menjadi kenderaan, tempat parking kereta. Maksudnya tempat parking kereta tidak boleh kita solat kat situ. Laluan awam pun tidak boleh. Maknanya kita nak buat ibadat, agama letak garis panduan supaya jangan buat ibadat menyusahkan orang lain. Sebab itu ada orang petikai kan baru-baru ni, solat hajat kat Jambatan Tendung. Kan tutup jalan semua. Alasan dia sebab ramai terjun kat situ. Ramai sangat bunuh diri, kita solat hajat kat situ. Kan? Nak buat macam mana? Dia nak buat. Tengah jalan, terpaksa lah orang lain pergi jalan ikut jalan lain. Sebab apa? Ada orang Islam nak solat. Non-Muslim akan tengok. Kan? Oh, macam ni cara Islam mengatasi masalah. Bila ramai orang bunuh diri, buat solat hajat lah. Macam tu orang Islam, orang bukan Islam akan lihat kita mengurus dan mentadbir negeri. Oh, macam tu senang lah. Bunuh diri, banyak kes bunuh diri dia, solat hajat kat situ. Kejap lagi bunuh diri dekat tepi hutan, lautan, solat hajat lautan. Kejap lagi ada kes bunuh diri dalam jamban, solat hajat dalam jamban. Kan? Fahaman orang macam tu. Kan? Niat kita nak solat, kita orang Islam, kita tahulah. Tapi pandangan orang, sebab kita buat benda yang kita tengok pelik. Dan kita tak tunjuk kepada masyarakat apa usaha kita sebelum itu. Takkan ada masalah terus nak solat hajat je. Kan? Kita tahu masalah orang bunuh diri. Kena pasti punca dia sebab apa? Apa punca dia? Kenapa kekerapan berlaku? Dan apakah terlalu mudah sangat orang terjun ke jambatan itu? Apakah ciri-ciri keselamatan di jambatan itu dah cukup? Dah cukup tinggi. Tapi orang panjat juga ni. Panjat kat tinggi-tinggi terjun. Kan? Ataupun jambatan itu memang mudah untuk orang. Bila orang dalam ketekanannya terjun, pasal mudah. Dipermudahkan. Kan? Patutnya buat kajian dulu. Lepas itu barulah kita mengadu dan minta tolong dengan Allah. Itu yang dianjurkan. Tapi sebaik-baik tempat, janganlah buat dekat jalan raya tu. Kan? Allah mendengar walau di mana kamu berdoa. Dalam hutan ke, dalam laut ke, tengah laut ke, atas gunung, Allah dengar. Buatlah kat masjid. Supaya laluan jambatan tu tidak mengganggu orang lalu lalang. Kenapa nak buat kemah di jambatan kan? Maka timbullah cerita. Konon-kononnya ada gangguan makhluk. Dan sampai kata itulah saudara. Kita buat solat situ sebab ada hantu. Sebab manusia kat situ dia kata tiba-tiba terkejut ni mesti ada. Takkanlah semua orang ada masalah. Takkan ramai sangat ada masalah. Semuanya bunuh diri. Ini mesti ada gangguan hantu ni. Itu sampai ke tahap itu. Kalaulah betul kamu beryakin bahawa ada gangguan iblis dan syaitan. Sebab kita tahu iblis dan syaitan dia memang wujud. Allah yang juga cipta mereka. Iblis dan syaitan ni. Dan dia pun dah berjanji dengan Tuhan. Dia minta kebenaran dengan Tuhan, saudara. Dia ada permit. Sebab tu saya beritahu, sejak iblis dan syaitan ni dia ada permit. Dia minta kebenaran dengan Tuhan untuk ganggu kita. Dia minta dengan Tuhan. Dan Tuhan izinkan. Kalau kamu berjaya, ganggulah umat Muhammad. Kan? Maknanya dia ada permit.
Dia nak buat jahat pun dia ada permit. Kan? Dia tak cabar lawan ni, dia pakai langgar je. Kan? Sejajak syaitan pun dia respect, dia tahu Allah itu wujud. Sebab tu dia minta dengan Allah. Kan? Dia cuma degil je. Dia ego, sombong. Dia tahu Allah itu ada, dia tahu Allah itu berkuasa. Sebab tu dia minta dengan Allah, supaya dia dapat ganggu umat-umat Muhammad. Tapi sebab ego, ilmu dia tinggi. Syaitan iblis ni ilmu dia tinggi. Nak banding dengan Lebah Hadi ni, celah kuku panjang iblis je ilmu Hadi ni. Ilmu Hadi Awang ni. Kan? Kalau syaitan kata kasakatmu Hadi Awang, kan? Ilmu kamu tu, celah kuku ni, kuku aku yang panjang ni, dia celah ni lah. Tarik kuku aku je ilmu kau. Terus nak belagak lah jadi, dia kata. Tapi sebab apa iblis masuk neraka? Sebab sombong. Itu je beza dia. Sebab itu kadang ada walak-walak kata, ulama kami ilmu tinggi, Haji Hadi itu ilmu dia tinggi. Siapa kamu nak pertikaikan Haji Hadi? Berbanyak kitab yang kamu baca, berbanyak kitab yang kamu mengajar, berbanyak kitab yang kamu tulis, yang kamu karang. Kamu nak pertikaikan Haji Hadi? Jawapan dia seperti mana jawapan iblis tadilah. Kan? Dia lagi besar, dia lagi tahu, dia lagi banyak ilmu dia. Haji Hadi hanya pandai bercakap tentang syurga dan neraka je. Dia buat kuliah, dia cerita pasal syurga, dia cerita pasal neraka. Sesiapa yang masuk syurga, macam siapa, ciri-ciri macam mana yang masuk syurga, ciri-ciri macam mana yang masuk neraka. Sekali tu je kamu boleh cerita. Tapi bagi iblis, dia dah rasa dah duduk di syurga.